Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu, dan hari ini kita akan belajar berkenaan Mari Kita Semula. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 22. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, satu murid dapat menjelaskan dan memandai beza maklumat yang tersurat secara kritis dan kreatif. Yang kedua, murid dapat mengetahui kepentingan kitar semula. Hari ini kita akan belajar berkenaan kitar semula. Sebelum itu, cikgu nak murid lihat tentang gambar ini. Gambar ini memaparkan tentang apa? Ya, gambar ini memaparkan tentang sampah. Inilah situasi sebenar yang berlaku pada tempat pelupusan sampah. Oleh kerana itu, terdapat banyak kesan-kesan yang buruk, antaranya membawa penyakit, pencemaran udara, pencemaran bau. Oleh kerana itu, kita dapat kurangkan sampah di tempat pelupusan sampah dengan mengamalkan kitar semula. Jadi ini ialah dua situasi gambar. Yang pertama ialah gambar tong sampah biasa. Yang kedua merupakan tong sampah ataupun tong kitar semula. Kalau murid perasan, tong sampah ini biasa kita lihat. Okey, tidak terurus. Dan manakala tong kitar semula, kita dapat lihat tong itu hanya khas untuk barangan-barangan yang boleh dikitar semula sahaja. Jadi ini ialah tong kitar semula. Tong kitar semula ini biasa kita lihat di sekolah, di bandar dan sebagainya. Tong kitar semula ini sangat berfungsi untuk mengitar semula barangan-barangan yang masih boleh digunakan. Jom kita tonton video berkenaan kitar semula. Tahukah anda bahawa setiap hari kita akan menghasilkan sampah? Sampah ataupun sisa pepejal merupakan sesuatu yang tidak digunakan dan tidak diperlukan lagi, hasil daripada aktiviti komersial, agrikultur dan industri. Untuk mengurangkan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, salah satu langkah yang kita harus amalkan ialah kitar semula. Mengapakah kita perlu mengamalkan kitar semula? Pertama, mengurangkan penjanaan sampah sarap ke tapak pelupusan sampah. Kedua, mengurangkan pencemaran udara akibat pembakaran sampah secara terbuka. Ketiga, mengurangkan pencemaran sungai dan laut akibat daripada pembuangan sampah secara berleluasa. Dan yang keempat, mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Apakah barangan yang boleh dikitar semula? Pertama, surat khabar lama, buku, majalah lama, kertas, kotak, sampul surat, kalender dan sebagainya. Yang kedua, tin minuman dan barangan logam. Ketiga, beg plastik, botol mineral, botol shampoo, botol minuman, bekas makanan plastik dan sebagainya. Yang keempat, pakaian-pakaian lama dan terakhir, barangan elektrik seperti komputer lama, radio dan sebagainya. Barangan yang tidak boleh dikitar semula pula adalah tin cat, tong sisa toksik, sel kering, mentol, tingkap rumah, aluminium foil, bekas styrofoam, lampin pakai buang kanak-kanak, bekas pembalut makanan, kertas tisu dan sebagainya. Kitar semula adalah penting bagi kita dan alam semula jadi. Dengan itu, marilah kita sama-sama mengamalkan budaya kitar semula. Seperti tadi kita dah belajar berkenaan apa itu kitar semula, apa itu barangan yang boleh kita kitar semula, apa barangan yang kita tidak boleh kitar semula. Jadi sekarang persoalannya, berapakah tong kitar semula? Apakah warna tong kitar semula? Jadi kalau kita lihat gambar ini, tong kitar semula ada 3, iaitu yang berwarna coklat, ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna jingga. Setiap tong kitar semula ini ada fungsinya. Apakah fungsi bagi setiap tong sampah kitar semula mengikut warna? Sekarang kita tonton fungsi bagi setiap tong kitar semula.
Setelah kita mengetahui serba sedikit berkenaan kita semula, marilah kita membuka buku teks muka surat 22. Di dalam buku teks muka surat 22 ini memaparkan gambar yang mana Nabila dan ibunya sedang berbincang. Berbincang berkenaan cara yang paling sesuai untuk mengitar semula. Sama ada pengasingan sisa pepejal di punca ataupun pengasingan sisa pepejal di tong kitar semula. Jadi Nabila ingin memilih antara dua cara tersebut, yang mana yang lebih sesuai. Jadi jom kita baca terlebih dahulu petikan dan maklumat yang ada dalam buku teks muka surat 22 ini. Mari kitar semula. Nabila ingin membantu ibunya membuang sampah tumpuannya pada cara yang paling sesuai untuk mengitar semula. Nabila, cara manakah yang akan Nabila pilih? Saya memilih cara kerana nanti kita perlu pilihlah antara dua, iaitu pengasingan sisa pepejal di punca ataupun pengasingan sisa pepejal di tong kitar semula. Kerana apa? Dekat sini dah ada alasannya. Jadi kita baca maklumat yang ada dekat sini. Yang pertama, pengasingan sisa pepejal di punca. Asingkan sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Yang kedua, pengasingan sisa pepejal di tong kitar semula. Asingkan sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan dihantar ke lokasi yang terdapat tong kitar semula. Jadi untuk membantu Nabila memilih cara yang paling sesuai untuk mengitar semula antara pengasingan sisa pepejal di punca dan pengasingan sisa pepejal di tong kitar semula, eloklah kita membuat perbandingan. Jadi aktiviti hari ini kita menjelaskan dan membanding beza maklumat yang tersurat. Jadi kita akan membanding beza. Mula-mula kita akan mencari persamaan dan kita akan mencari perbezaan. Jadi jom kita mencari dan membanding beza maklumat yang tersurat. Untuk membanding beza kita akan menggunakan peta buih berganda. Jadi antara dua perbandingan, kita akan letakkan apa yang kita bandingkan di bulat kuning dan bulat merah. Yang biru ini merupakan persamaan antara kedua-dua perkara yang kita bandingkan, dan yang berwarna ungu dan berwarna hijau ini merupakan perbezaan. Jom kita lihat maklumat yang ada dalam buku teks muka surat 22 ini yang akan kita bandingkan. Dengan menggunakan peta buih berganda, kita akan membuat perbandingan antara pengasingan sisa pepejal di punca dan pengasingan sisa pepejal di tong kitar semula. Jadi jom kita selesaikan. Mula-mula kita akan mencari maklumat yang perlu kita isikan di tengah. Yang di tengah ini kita akan cari persamaan. Ingat murid-murid, yang di tengah ini ialah persamaan antara kedua-dua maklumat yang kita bandingkan, iaitu di punca dengan di tong kitar semula. Yang pertama kita lihat maklumat di punca, pengasingan sisa pepejal di punca. Asingkan sisa. Adakah sama dengan maklumat ini? Yang ini pun sama, iaitu asingkan sisa. Jadi kita perlu tulis kepada dalam persamaannya lah, asingkan sisa. Jadi ini persamaan. Tulis persamaan supaya kita tak lupa ataupun kita tak tertulis maklumat yang sama. Seterusnya kita lihat maklumat seterusnya. Sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan. Adakah sama dengan pengasingan sisa pepejal di tong kitar semula? Sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan juga. Jadi ini pun ialah persamaannya. Ini pun ialah persamaannya juga. Jadi kita tulis dekat ruangan persamaan, sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan. Jadi ini persamaan seterusnya. Kita lihat maklumat yang seterusnya. Dimasukkan ke dalam plastik. Kita lihat maklumat dalam pengasingan sisa pepejal di tong kitar semula. Dimasukkan ke dalam plastik juga. Jadi ini pun maklumat
persamaan yang sama jadi kita kena tulis di sini. Okey, dimasukkan ke dalam plastik. Okey, jadi ini ialah persamaan. Okey, seterusnya kita lihat diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Okey, kita lihat kepada maklumat ini. Dihantar ke lokasi yang terdapat tong kitar semula. Jadi ini ialah perbezaannya. Okey, jadi kita tulis. Okey, di punca kita isikan di sini. Okey, jadi kita tulis diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Okey, jadi maklumat yang ini kita akan isi dekat sini sebab ini adalah berkenaan tong kita semula. Okey, kita isi dekat sini. Okey, kita tulis dihantar ke lokasi yang terdapat tong kita semula. Okey, jadi ini maklumat perbezaan maklumat antara pengasingan sisa pepejal di punca dengan pengasingan sisa pepejal di tong kita semula. Okey, seterusnya, apa perbezaan antara kedua-dua maklumat ini? Walaupun tidak dinyatakan, kita boleh bagi tahu ada lagi maklumat yang mungkin ada perbezaannya. Ia adalah berkenaan tong sampah. Okey, tong sampah biasa kebiasaan mempunyai satu tong sahaja. Okey, bergantung kepada kuantiti lah. Okey, untuk tong kita semula, kita disediakan 3 tong kitar semula. Okey, jadi ini perbezaannya. Jadi inilah perbandingan yang cikgu telah bincangkan tadi. Kita dah buat membanding bezakan. Kita dah lihat persamaan dan perbezaan antara kedua maklumat yang diberikan dalam peta buih berganda ini. Sekarang kita kembali kepada buku teks muka surat 22. Jadi tadi kita dah diberikan dua maklumat antara pengasingan sisa pepejal di punca dengan pengasingan sisa pepejal di tong kita semula. Jadi kita nak pilih cara yang mana yang paling sesuai. Okey, jadi kita bantu Nabila. Okey, kita boleh pilih, kita boleh antara dua ni, awak boleh buat pengasingan sisa pepejal di punca ataupun pengasingan sisa pepejal di tong kita semula. Boleh yang mana-mana yang sesuai lah. Jadi kedua-dua jawapan ini, kedua-dua maklumat ini boleh diterima. Okey, sama ada awak nak yang di tong kita semula ataupun pengasingan sisa pepejal di punca pun boleh. Kedua-duanya boleh diterima. Tetapi bagaimana kita nak pindahkan maklumat ini ke dalam ayat ini? Okey, jom kita selesaikan. Jadi kita akan pindahkan maklumat yang ada antara pengasingan sisa pepejal di punca ataupun pengasingan sisa pepejal di tong kita semula. Kita perlu pilih salah satu. Kedua-dua maklumat ini betul dan kita perlu pilih yang mana awak lebih gemar. Jadi cikgu buat keputusan, cikgu dah pilih pengasingan sisa pepejal di tong kita semula. Jadi bagaimana kita nak pindahkan ke dalam ayat ini? Jadi jom kita lengkapkan. Saya memilih cara, okey, jadi ambil yang ini, pindahkan ke sini. Okey, saya memilih cara pengasingan sisa pepejal di tong kita semula kerana apa? Okey, awak pindahkan maklumat yang di bawah ini dalam bentuk ayat. Okey, dalam bentuk ayat. Okey, jangan bentuk point macam ni . Pindahkan dalam bentuk ayat. Okey, jom kita selesaikan. Saya memilih cara pengasingan sisa pepejal di tong kita semula kerana saya hanya perlu mengasingkan sisa. Kemudian sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan dihantar
ke lokasi yang terdapat tong kita semula. Okey, jadi ini cadangan ayat yang murid boleh gunakan. Jadi cikgu dah pindahkan maklumat ini ke dalam ayatnya. Okey, saya memilih cara pengasingan sisa pekerja di tong kita semula kerana saya hanya perlu asingkan sisa. Kemudian sisa yang boleh kita semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan dihantar ke lokasi yang terdapat tong kitar semula. Jadi ada dua jawapan yang murid boleh buat lah antara kedua-dua maklumat ni. Kalau murid nak buat maklumat ini, murid hanya tukarkan, okey, saya memilih cara pengasingan sisa pekerja di punca kerana murid nyatakan maklumat ini dan pindahkanlah maklumat ini ke dalam ayat. Jadi ini adalah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 23. Untuk latihan buku aktiviti muka surat 22, arahannya bandingkan cara pengurusan sisa sampah di air dan di darat. Okey, jadi kita akan buat perbandingan dan kita akan mencari persamaan dan perbezaan antara pengurusan sisa sampah di air, iaitu di sungai, dan di darat. Okey, jom kita baca terlebih dahulu. Khidmat pengurusan sampah. Rumah Datuk Alia berhampiran dengan Sungai Muar, Johor. Alia sedang berbual-bual dengan datuknya sambil melihat pekerja membersihkan sungai. Okey, kita baca maklumat. Okey, di sungai, kutipan sampah di sungai. Iaitu dia kutip sampah di sungai menggunakan bot yang diubah suai. Okey, jadi dia menguruskan sisa sampah ni menggunakan bot yang telah diubah suai. Kemudian sampah dikutip cepat. Seterusnya, muatan maksimum 50 kg. Okey, tak berat sangatlah, 50 kg sahaja. Okey, tujuannya untuk menjaga kebersihan sungai. Okey, kita lihat maklumat berkenaan di darat. Kutipan sampah dari rumah ke rumah. Jadi biasa kita lihat pengurusan sampah. Okey, dikutip sampah dari rumah ke rumah. Seterusnya, menggunakan lori sampah. Okey, ni biasa. Sampah diangkut cepat. Muatan maksimum 15,000 kg. Okey, ni nampak perbezaan Seterusnya, tujuannya untuk menjaga kebersihan persekitaran. Jadi kita akan membuat banding beza dengan menggunakan peta buih berganda. Jadi sebagaimana yang cikgu telah terangkan, dengan menggunakan peta buih berganda ni kita kena cari persamaan. Okey, yang di tengah ni kita akan mencari persamaan dan yang di tepi ini ialah perbezaan. Okey, ini ialah perbezaan. Jadi jom kita selesaikan sekarang. Okey, sekarang kita akan membuat banding beza antara pengurusan sampah di sungai dan di darat. Okey, kita lihat. Pertama, maklumat yang pertama, kutipan sampah di sungai. Okey, yang ini kutipan sampah dari rumah ke rumah. Okey, jadi ini ialah perbezaan. Okey, sekarang cikgu cadangkan kita cari terlebih dahulu persamaan. Okey, menggunakan bot yang diubah suai. Yang ini menggunakan lori sampah. Ini ialah perbezaan. Sampah dikutip cepat. Sampah diangkut cepat. Okey, jadi ini ialah persamaan. Okey, walaupun dikutip dengan diangkut ini berbeza kata kerjanya, tapi maksudnya samalah. Okey, kita tulis dekat persamaan dia. Ingat persamaan ialah di tengah Okey. Jadi kita tulis sampah diuruskan dengan cepat. Okey, kalau murid nak tulis sampah dikutip dengan cepat pun boleh, sampah diangkut dengan cepat pun boleh. Okey, seterusnya kita cari persamaan yang seterusnya. Muatan maksimum 50 kg, muatan maksimum 15,000 kg. Okey, yang ini perbezaan lah. Tujuannya untuk menjaga kebersihan sungai, tujuannya untuk menjaga kebersihan persekitaran. Ya, ini pun ialah persamaan. Okey, jadi kita tulis menjaga kebersihan. Okey, jadi ini kita nampaklah ini adalah persamaannya, iaitu menjaga kebersihan. Jadi kita selesaikan perbezaan antara kedua-duanya. Okey, yang pertama ialah kutipan sampah di sungai. Okey, tulis. Okey, kutipan sampah di sungai. Manakala yang ini kutipan sampah dari rumah ke rumah.
Okey, seterusnya. Menggunakan bot yang diubah sesuai. Yang ini menggunakan lori sampah. Jadi kita nampak perbezaannya. Okey, kita isi yang maklumat pengusaha sampah di sungai menggunakan bot. Yang ini menggunakan lori sampah. Okey, seterusnya. Perbezaan yang terakhir. Muatan maksimum 50 kg. Yang ini muatan maksimum 15,000 kg. Okey, kita tulis dulu. Pengusaha sampah di sungai. Muatan maksimum 50 kg. Manakala pengusaha sampah di darat. Muatan maksimum 15,000 kg. Okey, jadi ini cadangan jawapan untuk latihan buku aktiviti kali ini. Okey, jadi cikgu dah pindahkan maklumat yang kita telah bincangkan sebentar tadi dalam ayat yang lebih sesuai lah. Okey, ini ialah cadangan ayat ataupun inilah cadangan banding beza antara pengurusan sampah di sungai dan di darat. Okey, kalau ada jawapan yang lebih sesuai, murid boleh nyatakan. Itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.